Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi مغفرتي ورضواني وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعتي يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin rahimakumullah, kita sambung bacaan pada akhir muka terakhir surah Yusuf, muka surat 248. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr. Kita waqaf di situ, ra huruf terakhir. Maka bila ada ra mesti start lari daripada salah satu tebal atau nipis. Jadi di sini nak tebal ra ke nak nipis ra tu, macam mana nak menentukan tebal nipis ra bagi huruf ra yang kita waqaf. Di kaedah tak sama. Kalau ra di tengah, di awal yang bukan untuk waqaf lain. Kalau nak ketika waqaf macam ni, maka dia bergantung pada huruf sebelum ra. Huruf apa? Jim tu. Okey, jim tu kalaulah baris atas, maka ra-nya tebal. Jim baris bawah, ji katalah ji, jim baris bawah, ra tu kena nipis. Tapi sekarang ra jim tu mati. Tak dapat nak menentukan nipis tebal. Kena ghostan lagi belakang dia. Huruf apa? Hamzah tu, a tu. Jadi bila a, maka ra-nya kena tebal macam di sini. Kalau i, ra-nya kena nipis. Jadi kita tebal macam mana? Min ajr. Dia ada getar dan mulut kita tinggi dan tebal. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr. In huwa illa dzikrul lil 'alamin. Wa ka'ayyim
من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين
Amin. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه من نصره واتبع والاه إلى يوم الدين. أما بعد وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Ini sebahagian daripada penutup kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf dicerita detail hanya dalam surah Yusuf, tak seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa, Fir'aun, Nabi-Nabi lainlah pun banyak. Surah Baqarah pun ada, Ali Imran pun ada, surah Nur, surah ni banyak surah-surah yang lain dipetik sikit-sikit. Adapun surah cerita Nabi Yusuf, semuanya kandungan dalam surah Yusuf sahaja, cerita Nabi Yusuf. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin, padahal engkau tidak minta kepada mereka sebarang upah tentang ajaran Al-Quran. Sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya. Ini sebagai penutup. Kan kita sebut dulu turunnya surah Yusuf sebagai jawapan kepada cabaran orang Quraisy. Mereka cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bawa cerita Yusuf. Sebab di Mekah tak ada seorang pun yang tahu detail, pernah dengar nama tapi tak tahu macam mana cerita Yusuf, tak tahu langsung. Kecuali yang tahu ilmu tentang kisah Yusuf Yaqub abang adiknya adalah daripada Bani Israel ataupun Yahudi Nasara aja yang tahu. Mekah tak ada Yahudi Nasara, dia orang tak tahu kisah Nabi Yusuf. Jadi sebahagian orang Mekah pergi ke Madinah, mereka jumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi, tanya macam mana ni Muhammad, dia mengaku Nabi begini, betul tak betul? Orang yang pendeta-pendeta Yahudi kata, kalau kau nak tahu dia betul ke tak, engkau tanya dia soalan-soalan ini, dia takkan jawab, tak akan boleh jawab. Memang dia Nabi yang palsu, mendakwa-dakwi sebagai Nabi, dia tak akan mampu cerita hal-hal ni. Apa dia cerita yang diminta? Soalan dia orang nak balik uji Nabi Muhammad. Yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua Nabi Khidir dan Nabi Musa, kisah Nabi Khidir, dan yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Bawa tanya dia, dia tak akan tahu punya. Sebab tak ada maklumat daripada buku lain, daripada lain kecuali daripada Yahudi je yang tahu kisah-kisah kisah tiga ni. Datang sehinggalah Allah turun dalam surah Kahfi dulu sebelum Yusuf. Allah kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dia datang tanya Muhammad, bawa cerita kami tiga ni, Ashabul Kahfi, Nabi Khidir dan juga Yusuf. Maka Nabi kata, tak apalah, kamu datang besok aku bagi jawapan. Nabi terlupa, atau bukan terlupa, waktu tu belum dituntut oleh Allah untuk mengucap insya Allah. Jadi kataan insya Allah adalah wajib. Sebagai orang katakan, wajib bagi Nabi. Janji apa? Mesti ada insya Allah. Allah kata wala taqulanna, jangan sama sekali engkau cakap pada orang lain, li syai'in, pada sesuatu yang kamu buat janji,
Inni fa'ilun dzalika ghadan, esok aku nak buat ni, esok aku nak buat tu. Jangan cakap macam tu. Illa, kecuali engkau kena tambah dengan sebutan yasha Allah, illa an yasha Allah, kecuali dengan izin Allah. Maksudnya insya Allah, jika Allah izinkan, kena sebut yang tu. Barulah setelah tu turun tentang Kahfi, surah apa ni, cerita Ashabul Kahfi, cerita Khidir, dan tanya lagi Yusuf pula. Akhirnya turun lengkap surah Yusuf. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat sebelumnya, Allah cerita dan mereka takkan beriman. Ayat terakhir 103 muka sebelah, wa ma aktsarun nas wala harasta mu'minin, tak ramai orang yang akan masuk Islam, terima beriman pada engkau Muhammad, walaupun engkau cerita hal ni pada dia orang, kau bagi jawapan tepat, detail, tak ramai masuk Islam. Betul Allah Ta'ala sebut, sedangkan walaupun engkau nak mereka masuk Islam, tapi mereka tak nak juga. Walaupun kau sampaikan ni, tak paksa dia orang untuk bayar tu bayar ni, nak masuk Islam kena bayar yuran ke apa, tak ada. Itu Allah kata, kamu tak minta pun bayaran apa-apa, tak minta pun upah apa-apa, ataupun timbal balik dan sebagainya, tak ada. Tetap mereka takkan terima. Kebanyakannya, majoritinya dengar gitu je. Oh, jawapan Khidir macam tu, cerita Ashabul Kahfi macam ni, Yusuf punya cerita macam tu. Oh, gitu je, dah balik. Tak ramai yang masuk iman. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha, dan berapa banyak dah tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka saksikannya. Mereka yamurruna 'alaiha, mereka tengok berkali-kali, berulang-ulang, seperti perubahan siang malam, matahari timbul tenggelam, padang pasir dan sebagainya. Kan banyak dalam surah-surah Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran, kamu tak ambil iktibar ke daripada Al-Quran? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, dalam surah Ghasyiyah, tak tengok kepada unta macam mana Allah cipta, keajaiban yang ada pada unta ciptaan Allah, sehingga segala juzuk daripada unta tu semua ada manfaat. Tak tengok kepada bukit, tak tengok langit dan sebagainya. Jadi benda tu Allah dah cerita dah pada dia orang. Dia orang mengaku, sebab dia orang ni kalau tanya siapa cipta langit, siapa cipta bumi, siapa cipta bukit, gini, bulan bintang, Allah. Semua jawab Allah, tapi tetap juga sembah berhala. Wal'iyadu billah. Sebab tu iman, tuan-tuan, iman yang Allah terima kena bersih daripada 3 unsur ni. Maksud 3 dasar ni kena cantik, kena kukuh. Dasar daripada perkataan, apa yang cakap tu adalah penilaian iman. Kalau kita cakap benda yang menyalahi iman, rosak iman, walaupun sikit perkataannya. Sebab tu nak masuk Islam kena ucap syahadah dengan perkataan, baru dikira Islam. Silap perkataan, terkeluar Islam. Dan banyak dalam urusan agama kita juga dengan perkataan, seperti akad nikah, halalnya laki perempuan dengan perkataan, haramnya laki suami isteri jadi tertalak, tercerai juga dengan perkataan. Jadi perkataan ni sangat penting. Yang kedua, dasar yang kedua adalah keimanan, benda dalam, benda kepercayaan, keyakinan. Ni orang Quraisy mulut bagus, siapa cipta langit, siapa cipta tu, siapa cipta ni, Allah 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 belaka, tapi sembah berhala juga, seolah dalaman dia tak percaya pada Allah. Itu Allah Ta'ala kata, wa ka'in, berapa banyak dah kami tunjuk bukti kebesaran Allah di langit, di bumi. Mereka tengok hari-hari, ulang-ulang tengok, tahu kebesaran Allah. Wahum anha mu'ridun, tapi mereka berpaling juga daripada Islam. Kan? Jadi kalau hati tolak terus Islam, kufur, kafir terus. Kalau ragu-ragu, ada sifat nifak, tak tolak sangat tapi macam tak apa nak percaya, contoh kan, ya ke Allah gini, kan. Jadi itu ada unsur-unsur nifak dan munafik, mereka berpaling juga. Dan yang ketiga pada tadi kita sebut lidah, perkataan, mulut atau lidah. Yang keduanya hati, dan yang ketiganya perbuatan. Kan? Hati kita tak boleh tahulah, kita tak boleh nampak, tapi boleh nampak pada perbuatan. Perbuatan tu adalah seolah bahasa kepada hati.
Hati kita tak tahu dia macam mana, ikhlas tak ikhlas, tak dia menipu, dia munafik tak munafik, kita tak tahu. Tapi tengok perbuatan, tak semayang pun, tak peduli pun dengan semayang, ada tanda tanya ni. Mulut kata aku Islam tapi tak semayang, sedangkan dia tahu semayang tu fardu, wajib, rukun yang paling penting. Perbuatan menggambarkan benda dalaman kau rosak ni. Hati kau masih ada ragu-ragu, masih tak apa nak percaya sungguh-sungguh lagi, tak apa mantap lagi, sehingga kau meninggalkan salat, sehingga kau terjebak dengan maksiat, sehingga kau buat ni buat itu dan sebagainya. Gambaran datang semayang, kita nampak dia semayang, itu gambaran benda dalaman hati dia, nampak ikhlas betul, kita hukum di sudut tu. Wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka ni mau beriman, kebanyakan mereka terhadap Allah, tak mau beriman pada Allah, kecuali mereka tetap kekal dengan sifat kufar mereka, dengan musyrik mereka, walaupun mulut cakap Allah 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 Allah. Sebab tu kita sebut musyrik. Musyrik ni apa? Menduakan, mengkongsikan Allah. Sebab orang kufar Quraisy, dia juga anggap yang mencipta makhluk Allah, langit bumi yang menciptanya, maha mencipta Allah, dia sebut Allah juga. Tapi dia nak minta apa-apa, dia sujud pada benda lain. Itu dia syirik. Seolah kuasa benda ni sama taraf dengan kuasa Tuhan yang mencipta langit bumi dan sebagainya. Dia menyama tarafkan. Sebab tu sebut musyrik, orang yang menduakan, mengongsikan Allah Ta'ala dengan benda-benda yang lain, atau menyamakan benda lain dengan Allah. Mereka tetap kekal dengan syiriknya, walaupun bukanlah bererti Al-Quran suruh kita tak payah susah-susah nak ajak orang Islam. Memang kau terang Islam pun dia tetap kafir dah, bukan macam tu. Bukan Islam melarang kita bersusah payah untuk terang Islam. Kerana ayat ni seolah macam tu kalau kita nampak zahir. Tapi ayat ni merupakan ayat pujuk Nabi setelah Nabi dah rasa duka cita, sampai hampir-hampir macam nak putus asa, hampir-hampir nak putus asa. Letih Nabi, Allah, aku terang macam-macam, janji dengan dia orang, nak cerita Yusuf detail, kotlah dia orang nak terima Islam, nak cerita Ashabul Kahfi, mereka minta cerita tu, aku cerita detail seperti dalam surah Kahfi, tak terima juga, macam dah putus asa. Maka Allah pujuk hati Nabi. Kemudian heran, dia orang ni memang dah kekal dicop oleh Allah Ta'ala sebagai orang musyrik, mati mereka musyrik. Kau cerita macam mana pun takkan terima Islam. Tapi bila Nabi dah rasa lega, seolah bukanlah kelemahan dia yang mereka tak terima Islam, kan? Nabi rasa macam Allah, silap aku ni, kelemahan aku ni, kan? Aku silap, aku lemah, dia tak terima Islam. Allah pujuk, tak, memang mereka ni seolah ditakdir Allah tetap dah dengan kafir mereka. Kau sampaikanlah, ma'al alaika illal balagh, kamu hanya sampaikan, mereka tetap hidayah di tangan Allah Ta'ala. Tapi bagi kita, Nabi ada jawapan daripada Allah, sehingga Nabi tahu orang ni memang dah mati kafir. Seperti mana Nabi dah tahu Abu Lahab akan mati kafir, Abu Jahal mati kafir. Sedangkan Abu Sufyan bin Harbin, Nabi tahu akan datang dia masuk Islam, walaupun dia seangkatan dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal, dari sudut kejahatan daripada Nabi, kan? Tapi Nabi tahu dia akan terima. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal tak. Begitu juga dengan yang lain-lain, musuh-musuh Islam, Al-Walid Mughirah dan yang lain-lain lah, seangkatan dengan Nabi tahu. Sebab Allah dah bagi jawapan. Seperti Abu Lahab, turunnya ayat tabat yada abi lahabin watab, Abu Lahab masih hidup, tapi seolah Allah dah bagi jawapan, tabat, Allah yang celakakan Abu Lahab, celaka dua tangan Abu Lahab. Seolah bila Allah sebut macam tu, dia ni takkan ada pintu Islam untuk dia, dah tutup dah. Jadi Nabi tak runsing dengan Abu Lahab tu, biar dia tak terima Islam, tak apa. Allah dah bagi jawapan, dia akan macam tu, kan? Akan kena neraka. Wa mar'atu hammalatul hatab, dia dan isterinya sebagai penanggung kayu api neraka nanti, kan? Tetapi kita jumpa dengan orang kafir, mungkin kawan, mungkin jiran, mungkin kenalan dan sebagainya, kita tak boleh kata dia ni duk sembah benda tu, tak payah beritahu tentang Islam dah, dia memang mati kafir. Kita tak ada jawapan.
Jadi kita kena berusaha supaya kot-kotlah usaha kita ni ada hasil. Tak ada hasil pun kita tetap dapat kebaikan dan pahala. Kan? Afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min azabillah. Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah mereka merasa aman daripada azab Allah Taala? Atau ta'tiyahum sa'atu baghtah, ataupun mereka hanya tempoh-tempoh, nantilah Islam, nantilah kemudianlah masuk Islam, kemudian Islam, sampai datang sa'ah kiamat dalam keadaan mengejut, wa hum la yash'urun, baru mereka sedangkan mereka tidak sedar. Kata dalam tafsir Ibn Kathir, dalam sebut Allah Ta'ala sebut musyrik, dia menguraikan dan mendatangkan beberapa hadis-hadis tentang perkataan syirik itu sendiri. Syirik memang yang paling digeruni, sifat yang paling kita takut dan paling gerun, kerana seseorang yang terlibat dengan syirik tidak ada jalan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tak akan ampun langsung dosa syirik. Tuan-tuan kena faham, dulu mungkin saya pun tertanya-tanya. Dululah orang kata dosa syirik Allah tak akan ampun. Tak akan ampun tu yang mana satu? Sedangkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sebelum mereka masuk Islam, mereka juga orang syirik, sembah berhala. Kecuali Sayyidina Ali yang disebut karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah, sebab tu Sayyidina Ali selalu kita sebut karramallahu wajhah. Apa makna? Allah muliakan wajah Sayyidina Ali. Kenapa? Wajahnya tak pernah sembah berhala. Daripada sebelum datangnya Islam, masa tu dia budak-budak, dia tak pernah sembah berhala, sehingga dia masuk Islam, bersih wajah dia daripada sembahan. Kecuali hanya masuk Islam dan sembah Allah Ta'ala. Tapi yang lain, bekas-bekas musyrik, takkan dosa dia orang tak ampun juga? Tidak. Kalau dia masuk Islam, Allah padam semuanya. Yang dikatakan tak diampun dosa syirik, kalau dia mati dalam keadaan dosa syirik tu, dia tak bertaubat. Yang tu habis tak ada peluang rahmat Allah. Tapi kalau orang yang terlibat dengan dosa-dosa besar, kecil maupun besar, selagi tak terlibat dengan syirik, walaupun mati dalam keadaan, katalah dia tak sempat bertaubat daripada dosa besar, tak sempat minta ampun daripada dosa kecil, mungkin ada peluang rahmat Allah untuk padam dosa dia. Mungkin, boleh jadi Allah masih kesian padam dia dosa dia, walaupun dulu dia tak sempat taubat. Boleh jadi. Sebab rahmat Allah maha luas. Boleh jadi dia diampun dosa-dosa besar dia tu, mungkin dia terlibat dengan dosa besar ini dan itu, tak sempat nak bertaubat, tapi taubat tu datang daripada anak dia yang saleh untuk dia, bapa. Ada dalam hadis Nabi cerita tentang akhir zaman nanti, seorang lelaki tu tak mengaku ni buku catatan amal dia. Kan Allah bagi catatan amal tangan kanan, kiri, belakang. Bila tangan kanan tu tanda berjaya lah, syurga tempat dia, kiri neraka, azab, dan kemudian mungkin diampun oleh Allah Ta'ala. Dia tahu dia terlibat dosa tu, dosa ni, macam-macam. Tapi bila diberi buku catatan tangan kanan, dia tak percaya. Silap orang kot, kan? Mungkin ni bukan aku punya kot. Malaikat kata engkau yang punya ni. Dia pun heran, macam mana? Dia buka tengok, sembahyang ada yang baik-baik ya, yang dosa tak ada langsung. Maka dia pun tanya malaikat, aku dulu banyak terlibat dengan dosa, mana catatan dosa aku? Malaikat jawab, bistighfari waladika lak. Semua tu dipadam dah oleh Allah sebab istighfar daripada anak engkau yang soleh. Ini kuasa anak yang soleh. Anak yang soleh istighfarkan untuk mak bapak dia, Allah terima. Ataupun mungkin adalah kebajikan dia pada masjid, ikhlas, waktu tu ikhlas sungguh, pembinaan masjid ni dia ada bagilah sekian, maka mungkin yang tu jadi sebab Allah ampun dosa dia. Kalau selagi mana tak terlibat dengan syirik. Kalau terlibat syirik, habis, fail habis semua, padam habis semua, wal'iyadzubillah. Dan syiriklah Nabi juga sebut, satu ketika Nabi kata, aku akhwafu ma akhafu, yang paling aku takut daripada benda-benda yang aku takut adalah syirik. Yang paling aku takut, kata Nabi, daripada benda-benda yang aku takut, yang paling aku takut adalah syirik pada Allah Ta'ala, kerana dia akhfa min dabibin namli, dalam riwayat lain fil lail, kerana syirik ini lebih halus, lebih tersembunyi daripada bunyi suara semut
Kita dengar suara semut, tak dengar kan, dia jalan tapi tak dengar. Nabi kata lebih halus, lebih tersembunyi daripada suara semut tu di waktu malam gelap gelita. Masya Allah, waktu malam ni kan bening, sunyi, sikit-sikit pun kita boleh dengar, tapi suara semut tak akan dengar. Sedangkan syirik lebih kecil, lebih tersembunyi, lebih halus daripada suara semut tadi ni. Punya takut. Bangun seorang sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu, syirik ni benda yang tak nampak, tak dengar, lebih halus daripada benda tadi ni, macam mana kami nak selamat? Kami nak elak macam mana, dah tak tahu. Maka Rasulullah bagi satu doa, tuan-tuan, kalau boleh, yang ni jadikan doa amalan kita. Doa amalan kita. Nabi bagi satu doa. Nabi kata, hendaklah kamu berkata ataupun bercakap doa ni, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Arabnya payah sikitlah kan, tapi Melayunya, ya Allah Tuhan kami, sungguhnya kami minta berlindung daripada Engkau daripada terlibat dengan perkara syirik terhadap Engkau yang kami tahu, syirik yang terang-terang, seperti contoh sujud berhala, sanjung berhala, tu terang-terang syirik. Yang tu ya Allah kami minta lindung daripada Engkau, jangan bagi aku terjebak, jangan bagi tergelincir terlibat. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami minta ampunlah ya Allah, minta ampun daripada Engkau daripada benda syirik yang kami tak tahu, kami tak nampak, kami tak dengar. Benda halus tadi ni, antara benda halus perbuatan syirik adalah yang jelasnya adalah perbuatan riya. Kerana riak ni ada unsur kita kongsi dengan Allah, sedangkan dengan Allah tak boleh kongsi-kongsi. Allah untuk Allah je, tak boleh untuk Allah dan kan? Jadi riak ni ada kongsi. Jadi seolah orang tu punya semayang kerana orang duk tengok, bukan kerana Allah ke? Engkau campur kerana Allah dan orang tengok. Maka macam ni Allah lepas diri. Ana bari'un, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Qudsi, aku lepas diri daripada ana aghna syirku, ana aghna, pada hadis ni disebutkan, ana aghna syuraka an syirki, aku lebih takkan bertanggungjawab daripada perbuatan syirik perkongsian dengan diri aku. Orang tu kongsi amalan dengan aku tak boleh jawab. Engkau jangan minta pahala dengan aku, kau jangan minta selamat dengan aku, sebab engkau buat kerja ni bukan untuk aku, engkau buat aku dan orang lain. Maka kau mintalah pahala daripada orang tu. Man amila amalan, siapa yang buat satu amalan yang terlibat dengan kongsi pada Allah, syirik pada Allah, taraktu wa syirkah, aku tinggalkan amalan tersebut, aku tak ambil kira, aku tak catat sebagai amalan, aku biarkan dia dengan orang yang dia syirik. Tu syirik kecil. Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahawa aku mendengar Rasulullah SAW, idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin, bila Allah kumpulkan di mahsyar nanti orang yang awal dan sehinggalah manusia yang terakhir, makhluk yang terakhir, pada hari yang tidak syak lagi kedatangannya, iaitu hari mahsyar nanti, akan diseru oleh malaikat dengan perintah Allah Ta'ala, man kana asyraka fi amalin, siapa yang buat amalan-amalan tu ada kongsi pahala, kongsi niat dia syirik kepada Allah Ta'ala, falyatlub thawabahu, hendaklah dia pergi minta pahala daripada orang tu yang dia syirik dengan aku. Fa innallaha aghna syuraka, kerana Allah tak layak dikongsi-kongsi dalam amalan dan juga perbuatan amalan ketaatan kita, tak boleh nak kongsi-kongsi. Allah disifatkan dengan sifat maha cemburu. Allah sangat cemburu. Innallaha yughar, sesungguhnya Allah Ta'ala maha cemburu sangat. Kalau ada kongsi dengan lain, memang Allah tak terima. Sebab tu tuan-tuan para hadirin sekalian, dan kadang-kadang jangan salah faham, ada orang yang dia kata kalau sembahyang pun tak ikhlas, baik tak usah sembahyang kan. Sedekah masjid tak ikhlas, baik tak usah sedekah. Salah. Kita lagi tak rasa tak ikhlas, lagi kena buat. Lagi tak ikhlas, lagi kena buat. Jangan tinggal. Terkadang ikhlas tu bukan ketika tu, tapi setelah tu kita astagfirullahaladzim, aku tadi ni macam riak, tak ikhlas, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah kembalikanlah
pahala ikhlasku. Mungkin Allah padam dosa tu tadi, Allah kembalikan pahalanya. Jangan tinggal. Lagi rasa tak ikhlas, lagi kena buat lagi. Contoh sedekah masjid. Tadi ni masa masuk maghrib tadi rasa macam nak menunjuk ke orang pula. Buat lagi, sekali datang isyak buat lagi. Sedekah kita tuan. Subuh esok buat lagi. Zuhur buat lagi. Banyak kali, insya-Allah akan datang keikhlasan. Setelah tu Allah sebut falamma wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Qul hadhihi sabili, kita baca maknanya, katakanlah Muhammad, inilah jalan aku dan orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata, dan aku menegaskan maha suci Allah dari segala i'tiqad perbuatan syirik, niat syirik dan segala-gala yang syirik, dan bukanlah aku dari golongan orang yang melakukan syirik tersebut. Wallahu alam. Takat itulah kita ruang pada azan. InsyaAllah sekadar sikit sebanyak apa yang kita dapat tadi, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita. Yang penting tadi tuan-tuan seboleh-bolehnya cari doa tu. Ya Allah, aku minta lindung daripada engkau daripada perbuatan syirik yang aku tahu, dan minta ampun daripada engkau ya Allah atas dosa-dosa syirik yang aku tak tahu. Ayat macam itulah, tapi dah elok apa dapat hafal yang Arabnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.